Peperangan Ukraine dan Rusia kini memasuki bulan ke-8. Apakah strategi Presiden Putin? Video penuh di YouTube channel Zaki. Link video di ruangan description di bawah. Check it out. Seorang pak guard di sebuah apartmen melihat seorang lelaki dalam keadaan pelik. Jam pada ketika itu menunjukkan pukul 3 pagi. Lelaki itu berjalan dalam keadaan mundar-mandir. Perasaan ingin tahu membuak-buak dalam hati pak guard tersebut. Pengawal keselamatan itu kemudian pergi mengintip lelaki berkenaan dengan lebih dekat. Apa yang terjadi sebenarnya? Selang beberapa minit kemudian, lelaki yang sama kelihatan turun dari tingkat atas apartmen. Lelaki itu memikul sebuah bungkusan. Dek kerana curiga dengan keadaan lelaki itu, pak guard terus bertanya, apa yang dipikulnya tu? Lelaki itu kemudian menjawab yang dia ingin hantar orang sakit yang tidak dikenalinya ke hospital. Lelaki itu tidak beritahu apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Lelaki itu kemudian mencangkung dan meletakkan bungkusan itu tadi di hadapan pak guard. Tiba-tiba dengan sepantas kilat, lelaki itu melarikan diri dan naik semula ke apartmen. Lelaki itu terus hilang dari pandangan pak guard tersebut. Pak guard kemudian melihat ke arah bungkusan di hadapannya. Keadaan bungkusan itu agak mencurigakan. Sebelum membuka bungkusan tersebut, pengawal keselamatan itu menghubungi penyelianya terlebih dahulu. Dia meminta kepada penyelianya supaya datang ke lokasi kejadian. Penyelia kemudian tiba di lokasi dan setelah semua berada di situ, barulah bungkusan itu dibuka. Alangkah terkejutnya semua yang ada di situ apabila mereka mendapati di dalam bungkusan itu terdapat sekujur tubuh wanita di dalamnya. Siapakah wanita itu? Kesemua mereka di situ dapat mengecam mayat wanita berkenaan. Ini kerana wanita itu merupakan salah seorang penghuni di apartmen tersebut. Tanpa membuang masa, mereka terus menghubungi polis untuk melaporkan tentang kejadian itu. Menurut fakta kes, lelaki yang membawa bungkusan itu merupakan seorang pencuri. Dia sebenarnya telah memecah masuk rumah mangsa pada jam 1 petang, iaitu pada hari yang sama. Hasrat lelaki itu ingin mencuri sesuatu yang berharga di rumah mangsa. Namun, dia tidak menjumpai apa-apa. Lelaki itu menggeledah di setiap bilik yang ada di dalam rumah tersebut. Namun, usahanya sia-sia kerana tiada satu pun barang berharga yang ditemuinya. Lelaki itu berada di rumah mangsa sehingga kira-kira jam 6 petang, iaitu waktu kebiasaan mangsa pulang ke rumah dari tempat kerja. Akhir sekali, lelaki itu mengambil wayar yang ada di dalam bilik dan membalutnya dengan pita pelekat. Dia menjadikan wayar itu sebagai senjata untuk mencekik mangsa. Sekiranya mangsa menjerit ketakutan, dia menunggu mangsa balik dari kerja. Dia kemudian mendengar bunyi tapak kaki menghampiri pintu rumah mangsa. Selang beberapa minit kemudian, pintu rumah mangsa terbuka. Kira-kira jam 6 petang, mangsa sampai di rumahnya. Ketika mangsa melangkah masuk ke dalam rumah, lelaki itu masih lagi berada di dalam rumah tersebut. Lelaki itu mengintai-intai aktiviti mangsa. Mangsa akhirnya ternampak lelaki itu dan dia terus menjerit. Lelaki itu kemudian dengan pantas melompat keluar dari tempat persembunyian dan terus menekuk mulut mangsa. Dia kemudian cuba melilit mangsa dengan wayar yang dibalut dengan pita pelekat. Namun dia sendiri terjatuh. Mangsa kemudian sempat menggigit ibu jari lelaki itu sehingga berdarah. Ketika itulah segala-galanya bermula. Ketika mangsa cuba hendak lepaskan gigitannya, mangsa bergerak secara mengundur ke belakang dan tiba-tiba dia terjatuh. Kepala mangsa terhentak pada hujung meja kopi di ruang tamu. Mangsa jatuh dan didapati tidak lagi bergerak. Melihatkan ada kesempatan, lelaki itu terus mencekik leher mangsa dengan kuat. Dia kemudian memeriksa nadi dan juga nafas mangsa. Lelaki itu mendapati mangsa masih lagi bernyawa. Tanpa membuang masa, lelaki itu mencekik leher mangsa sekali lagi. Mangsa kemudian diheret lelaki tersebut ke dalam bilik tidur. Apa yang lebih kejam adalah mangsa dicekik hingga terjelir lidahnya di dalam bilik tidur. Mangsa menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian. Ada fakta yang mengatakan lelaki itu sempat bersetubuh dengan mayat mangsa sebelum meninggalkan rumah berkenaan. Setelah itu, lelaki itu mengambil gelang emas yang dipakai mangsa dan dia pun pulang ke rumahnya.
Setibanya lelaki tersebut di rumahnya, dia memberikan gelang emas itu kepada rakan serumahnya. Rakan serumahnya bertanya, "Mana kau dapat gelang ni?" Dengan selamba lelaki itu menjawab, "Aku baru je bunuh orang tadi." Rakannya tidak percaya dengan kata-kata lelaki itu. Sehinggalah dia sendiri melihat dengan mata kepalanya sendiri mayat wanita itu, barulah dia percaya. Dengan segera, rakannya itu membuat laporan polis. Lelaki itu kemudian ditahan pihak polis dan diheret ke Mahkamah Tinggi Ipoh untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Syahmi Hassan, 20 tahun, dituduh membunuh Dr. Rohani Kasim, 38 tahun, di tingkat 1 Pangsapuri Permai Lakeview, Tambun, Perak antara jam 6 petang dan 7.30 malam pada 3 Ogos 2011. Syahmi didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat. Syahmi boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Syahmi merupakan jiran kepada Dr. Rohani dan dia tinggal di aras yang sama dan hanya bertentangan dengan rumah mangsa. Syahmi merupakan seorang bekas pengawal keselamatan, manakala Dr. Rohani pula bekerja sebagai timbalan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak. Untuk makluman, Dr. Rohani masih lagi bujang dan tinggal bersendirian di Pangsapuri tersebut. Ketika perbicaraan di mahkamah, peguam bela berhujah tertuduh sebenarnya tidak waras dan mempunyai masalah kesihatan mental, iaitu gangguan bipolar. Peguam bela berhujah tertuduh tidak sepatutnya disabitkan kesalahan membunuh. Sebaliknya, tertuduh hanya perlu ditahan selama perkenan Sultan Perak kerana keadaannya yang tidak siuman. Peguam bela berkata tertuduh menerima rawatan perubatan setahun sebelum kejadian ini berlaku. Namun, timbalan pendakwa raya berhujah sebaliknya. Apakah hujahan pihak pendakwaan? Timbalan pendakwa raya meminta mahkamah mengekalkan sabitan kesalahan terhadap tertuduh. Bukti perubatan tidak mencukupi bagi membuktikan tertuduh adalah tidak waras. Tertuduh sebenarnya sedar dan tahu apa yang dilakukannya pada hari kejadian. Tertuduh telah bertindak di luar akal manusia pada hari kejadian. Timbalan pendakwa raya dengan tegas mengatakan perbuatan tertuduh bersetubuh dengan mayat mangsa adalah kerana dia mempunyai nafsu yang kuat dan bukannya kerana tertuduh tidak siuman. Pada 31 Julai 2015, Syahmi Hassan didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Apakah yang berlaku di Mahkamah Rayuan? Pihak pembelaan yang mewakili Syahmi gagal di atas imbangan keberangkalian membuktikan tertuduh tidak waras ketika melakukan pembunuhan. Ini bermaksud tertuduh dianggap dalam keadaan waras ketika melakukan pembunuhan terhadap Dr. Rohani. Pihak pendakwaan juga berjaya membuktikan tuduhan ke atas tertuduh melampaui keraguan munasabah. Pada 18 Mei 2016, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh untuk mengetepikan sabitan kesalahan dan hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Ini bermaksud tertuduh kekal bersalah dalam membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah Rayuan juga mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atas Syahmi Hassan. Sebelum kejadian berlaku, arwah sempat balik ke kampung halamannya pada hari pertama umat Islam menyambut Ramadan dan kejadian bunuh ini pula berlaku pada hari ketiga Ramadan. Arwah ada mengadu kepada keluarganya yang dia bimbang akan keselamatan dirinya yang tinggal bersendirian di rumah tersebut. Ini disebabkan rumahnya itu pernah dipecah masuk kira-kira seminggu sebelum Ramadan, iaitu minggu kedua arwah baru pindah ke Pangsapuri tersebut. Arwah pada ketika itu tiada di rumah dan arwah kerugian sebanyak RM15,000 apabila barang kemasnya telah dilarikan pencuri. Arwah juga pernah mengadu stres hingga migrain. Berikutan pejabatnya diserbu ramai peternak lembu yang tidak berpuas hati. Kes bantahan kumpulan penternak daging segar di Taiping itu adalah kerana berikutan notis yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak yang menguatkuasakan larangan penyembelihan lembu betina bunting dan masih produktif. Namun, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Perak menolak kemungkinan bahawa kes bunuh ini bersangkut paut dengan bantahan kumpulan peternak daging segar di Taiping itu. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Syahmi Hassan lawan pendakwa raya 2015 MLJU 660 Mahkamah Rayuan Putrajaya.